Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita hadis yang ke-516 daripada kitab Bulughul Maram. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yawm al-'id rak'atain لم يصلي قبلها ولا بعدها أخرجه السبعة. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat hari raya hanya 2 rakaat tanpa melakukan solat lain baik sebelumnya maupun sesudahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh 7 orang ulama hadis: Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Abbas dia menceritakan kepada kita tentang sembahyang hari raya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masih lagi dalam bab sembahyang 2 hari raya. Jadi yang mana dalam hadis ni Abdullah bin Abbas menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang hari raya sebanyak 2 rakaat. Maka sepakat ulama berpandangan, sepakat ni benda yang tak ada khilaf ni. Benda yang disepakati oleh ulama bahawasanya sembahyang sunat hari raya hanya sebanyak 2 rakaat sahaja. Sembahyang sunat hari raya hanya 2 rakaat sahaja. Yang mana dalam hadis ni Abdullah bin Abbas menceritakan bahawasanya Rasulullah tidak sembahyang sebelumnya dan tidak sembahyang selepasnya. Maksudnya sembahyang sunat hari raya dia tidak ada sunat qabliyah dan juga tidak ada sunat ba'diyah. Dia tidak sama dengan sembahyang zuhur. Yang mana sembahyang fardu zuhur sebelum dia ada sunat qabliyah dan selepasnya ada sunat ba'diyah. Sembahyang sunat hari raya dia tidak ada sunat qabliyah sebelumnya, tidak ada sembahyang sunat ba'diyah selepasnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, hak tu selesai. Hak ni benda yang berlaku kesepakatan ulama. Cuma tempat hak yang ulama berbeza pandangan. Asal ni kita kabah sepakat 2 rakaat, hak tu sepakat. Sembahyang sunat hari raya tidak ada sunat qabliyah dia, tidak ada sunat ba'diyah dia, hak ni sepakat. Cuma di sana ada perkara hak yang diperselisihkan oleh ulama fiqh, iaitu bagi orang hak yang ataupun pada pagi raya sebelum daripada kita nak sembahyang raya di masjid ke di surau ke, tak kira lah. Boleh tak kita sembahyang sunat dulu 2 rakaat? Tapi bukan sunat ni, bukan sunat sebelum daripada sembahyang hari raya. Sebab sunat sebelum sembahyang raya tak ada sunat qabliyah.
Kata nak sunat-sunat lain, boleh tak kita nak sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang 2 hari raya? Nampak kan? Sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Yang mana khilaf ni panjang. Amba ringkaskan. Pandangan mazhab Imam Syafi'i, dibolehkan sembahyang sunat sebelum daripada hari raya bagi makmum. Sama ada sembahyang di masjid, sembahyang di rumah, tak ada masalah, dibolehkan. Dibolehkan dia sembahyang sunat sebelum daripada hari raya. Yang mana sunat sebelum daripada hari raya bukan sunat qabliyah hari raya, bukan. Sembahyang sunat dibolehkan. Kerana benda? Kerana tidak sabit larangan sembahyang sebelum daripada sembahyang hari raya. Tidak sabit larangan. Tidak ada larangan. Maka sebab tu diboleh. Asal sembahyang adalah dibolehkan. Ketika tidak ada larangan, maka kembali kepada asal dibolehkan. Sebab itulah mazhab Imam Syafi'i kata bagi makmum dia boleh sembahyang benda sunat dia nak buat pun sebelum daripada sembahyang sunat hari raya. Kita buat contoh. Di tempat kita sembahyang sunat hari raya pukul 8.30. Kita kata 8.30. Jadi kita daripada pukul 8 tu, matahari sayuk dah tinggi, boleh dah sembahyang kan sunat. Ke 8.30 tu setengah jam kita nak sembahyang sunat, boleh ke tak? Kalau kita sebagai makmum, hukum dia dibolehkan mengikut mazhab Imam Syafi'i. Kerana pandangan mazhab Imam Syafi'i, dia kata pada asalnya sembahyang adalah dibolehkan pada mana waktu hak yang kita nak buat, sehingga ada dalil yang melarang. Dan tidak sabit dalil yang melarang bagi orang hak yang ingin melakukan sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang sunat hari raya, selain daripada sunat qabliyah hari raya, maka ketika itu hukum asalnya adalah dibolehkan. Waktu itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Dan pandangan ni adalah pandangan sebahagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sehingga kan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, dia kata lagu mana? Dia kata pandangan yang hamba sebut saat itu adalah pandangan ni wabihi qala Anas bin Malik. Pandangan ni lah yang dipegang oleh Anas bin Malik, wa Abu Hurairah, wa Rafi' bin Khadij, wa Sahl bin Sa'ad, wa Abu Burdah, wal Hasan al-Basri, wa akhuhu Sa'id bin Abi al-Hasan, wa Jabir bin Zaid, wa Amr bin Zubair, wa Urwah bin Zubair, wa Ibn al-Munzir. Itu ulama-ulama yang tersebut tu sama pandangan dengan mazhab Imam Syafi'i. Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan bahawasanya tidak ada sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang hari raya. Kalau orang buat juga hukum dia makruh. Sebab Rasul tak sembahyang pun. Mazhab Imam Syafi'i kata Rasul imam. Jadi manakala hak yang kita bincang saat ni makmum. Adapun imam mengikut mazhab Imam Syafi'i tidak digalakkan dia sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang raya. Apa yang dituntut kepada imam adalah dia keluar daripada rumah dia nak sembahyang, dan dia keluar sampai masjid terus sembahyang raya. Itu yang dituntut kepada imam. Jadi kalau imam keluar awal, duduk masjid dulu, maka itu menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa ke tak? Bukan dosa pun, bukan dosa, cuma menyalahi sunnah je. Menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi sunnah kepada imam adalah dia keluar daripada rumah, masuk kepada masjid, tak ada sembahyang benda-benda dah, terus sembahyang sunat hari raya. Itu hak yang dituntut kepada imam yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya makruh, tidak dituntut kepada imam mengerjakan sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang hari raya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla al-'id bila adhan wala iqamah, akhrajahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Maksud dia daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat hari raya tanpa azan mahupun iqamat sebelum daripadanya. Jadi Rasulullah sembahyang raya sebelum daripada sembahyang raya tak ada azan, tak ada iqamat. Maksudnya sembahyang hari raya tak sama dengan sembahyang fardu zuhur, fardu maghrib, fardu asar, fardu isya, fardu subuh, tak sama. Jadi azan dan iqamah ni khusus untuk sembahyang fardu sahaja. Manakala sembahyang hari raya
mengikut mazhab Imam Syafi'i hukum dia adalah sunat, dia tidak disyariatkan azan dan qamat sebelum daripadanya. Nyegi azan dulu, nyegi qamat dulu, ia termasuk dalam perbuatan bid'ah. Jadi tidak disyariatkan, tidak dituntut azan bang cakap kita qamat sebelum daripada mayang raya. Jadi sebelum mayang raya tak payah bang, tak payah qamat. Tak ada bang, tak ada qamat. Lepas tu benda yang disunatkan sebelum daripada sembahyang raya. Di sini ada sedikit perbincangan di kalangan ulama fiqh. Sebahagian daripada ulama fiqh berpandangan bahawasanya sunat Bilal, dia melaungkan, dia ucap sebelum daripada sembahyang sunat hari raya itu dengan perkataan as-salata jami'ah. As-salata jami'ah. Dia nak baca as-salatu jami'ah pun boleh, as-salata jami'ah pun boleh. Tapi hak yang paling comel baca as-salata jami'ah. As-salata jami'ah, hak tu hak yang paling comel. As-salatu jami'ah, tak apa nak comel mana. Tapi daripada sudut ilmu tata bahasa Arab tak ada masalah. Tapi hak yang paling comelnya as-salata jami'ah. Sebab dia baca as-salatu, dah bincang lah mana ni. Jadi panjang pula, kena bincang ilmu tata bahasa Arab pula. Tapi hak yang comel kena baca benda as-salata jami'ah. Kalau baris betul as-salata jami'atan, tapi kita mati dah as-salata jami'ah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan sunat kata as-salata jami'ah kerana di sana ada hadis yang diriwayat daripada Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada kitab sahihnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahawasanya asy-syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku gerhana matahari. Maka fa ba'atha munadiyan yunadi, maka Rasulullah mengutuskan seorang yang melaungkan as-salata jami'ah. Apabila berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah, maka Rasulullah atau seorang supaya panggil orang untuk mengerjakan sembahyang secara berjamaah, sembahyang sunat gerhana matahari. Nanti kita akan bincang lepas daripada ni berkenaan dengan sembahyang sunat gerhana pula. Baik. Jadi oleh kerana sembahyang sunat gerhana adalah sembahyang sunat yang dituntut dilakukan secara berjamaah. Ada hadis yang menyebut secara jelas Rasulullah suruh panggil dengan ucapan as-salata jami'ah. Maka qiyas dengan sembahyang sunat gerhana terhadap sembahyang sunat hari raya. Jadi sebagaimana sembahyang sunat hari gerhana disunatkan ucap as-salata jami'ah dengan dalil yang sahih yang diriwayat oleh daripada Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka dikiaskan juga sembahyang sunat hari raya. Jadi sembahyang sunat hari raya kias dengan sembahyang istisqa pula. Sembahyang gerhana lah. Kias dengan sembahyang gerhana. Dan sembahyang gerhana hak tu memang sepakat dah ulama kata sunat kata as-salata jami'ah berpandukan kepada hadis tersebut. Hadis yang kita baca saat ni, yang kita kebau saat ni. Manakala sembahyang sunat hari raya tak ada kebau secara jelas dalam hadis. Tapi kita antara dalil hak yang boleh yang dijadikan sandaran untuk mengeluarkan hukum adalah qiyas. Maka sebab itulah mazhab Imam Syafi'i dan pandangan sebahagian daripada ulama fiqh kata sunat sebelum daripada sembahyang hari raya kita baca dengan untuk bila ucap dengan as-salata jami'ah. Sebut molek tu as-salata jami'ah, sebut molek. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, seorang ulama hadis, di dalam kitab sunangnya. Dan hadis ini asalnya ada dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi sebenarnya hadis ini kalau kita tengok ada juga diceritakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Seterusnya kata dia, wa an Abi Sa'id qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'Eid shay'a fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Maksudnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu, telah mengatakan bahawa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan solat apa pun sebelum solat hari raya. Rasul tak buat solat benda pun sebelum daripada solat hari raya. Keluar daripada rumah dia sampai masjid terus sembahyang sunat hari raya. Sebab itulah
Mazhab Imam Syafi'i kata tidak digalakkan kepada imam sebelum daripada sembahyang sunat hari raya dia sembahyang sunat dulu. Tidak digalakkan. Sehingga tahiyatul masjid sekalipun tidak digalakkan kepada imam. Dia akan masuk dalam masjid dan sembahyang tahiyatul masjid. Tak, sembahyang sunat hari raya tu dia merangkumi sembahyang tahiyatul masjid. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni, sembahyang tahiyatul masjid sebenarnya adalah sembahyang yang disunatkan dilakukan ketika kita masuk dalam masjid. Apa jua sembahyang sudah memadai. Tahiyatul masjid ni kita nak memberi penghormatan kepada masjid. Masjid adalah tempat sembahyang. Biar mula-mula kita masuk dalam masjid, benda yang mula-mula kita buat adalah sembahyang. Dan sembahyang dia ikutlah sembahyang dia pun. Kita nak sembahyang sunat tahiyatul masjid secara berasingan ataupun nak sembahyang sunat qabliyah sebelum daripada zuhur ataupun sembahyang fardu zuhur, semuanya tercapai tahiyatul masjid. Ingat ada hak yang kita hurah, yang kita bincang sebelum daripada ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mari lewat, sebagai contoh, kita mari lewat. Siapa tu imam semayang dah? Oh, kita kata dah dang nak semayang tahiyatul masjid dah. Baik, bukan dah dang. Dang dah dang mana? Tu pergi semayang bersama dengan imam. Itu tahiyatul masjid dah tu. Sembahyang tahiyatul masjid bukanlah maksudnya sembahyang yang asing, bukan. Sembahyang tahiyatul masjid adalah apabila kita masuk dalam masjid, asal kata ada sembahyang. Tapi kalau kita nak sembahyang khusus pun tidak menjadi masalah. Bukan salah pun. Cuma asal kata ada sembahyang, maka sudah memadai. Kerana tahiyatul masjid adalah kita memberi penghormatan kepada masjid. Masjid ni adalah tempat sembahyang. Masuk dalam masjid, benda yang mula-mula kita buat sembahyang. Tak kira lah sembahyang dia pun. Okey, nampak kan? Jadi, tu imam sampai di masjid, terus dia sembahyang sunat hari raya, yang mana sunat tahiyatul masjid masuk dalam sunat hari raya tu. Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam hadis ni menyebut bahawasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam sembahyang sebanyak 2 rakaat. Jadi hadis yang diriwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Rasul sembahyang sunat 2 rakaat selepas daripada sembahyang sunat hari raya. Manakala hadis yang sebelum daripada ni yang diriwayat daripada Abdullah bin Abbas, Rasul dak sembahyang selepas daripada sunat hari raya. Jadi hak yang nu kata dak sembahyang, hak ni kata sembahyang. Jadi hak yang kata sembahyang lebih mengetahui, maka didahulukan dia. Maka sebab itulah tak ada masalah mazhab Imam Syafi'i lepas daripada sembahyang raya, tu imam nak sembahyang sunat banyak mana pun dipersilakan, tidak menjadi masalah. Kerana bukan waktu tersebut waktu yang dilarang. Hak yang tak adanya adalah sembahyang sunat ba'diyah. Selepas daripada sunat hari raya, hak tu tak ada. Sebagaimana kita lepas daripada sembahyang fardu zuhur, lepas daripada sembahyang fardu isyak, ada sembahyang sunat ba'diyah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitri wal adha ila al musalla wa awwal shay'in yabda'u bihi as-salah thumma yansarif fayaqumu muqabila an-nasi wan nasu ala sufufihim faya'idhuhum wa ya'muruhum, muttafaqun alaih. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, katanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar ke tempat solat hari raya Al-Fitri maupun hari raya Adha, keluar ke tempat sembahyang. Tempat sembahyang sama ada tempat sembahyang hari raya Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Mula-mula sekali perkara yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah solat hari raya. Tak ada solat sunat sebelum daripada tu. Kemudian setelah mengucapkan salam, baginda berdiri menghadap ke orang ramai. Rasul pun bangun, hadap kepada orang ramai. Macam hak yang kita lepas daripada sembahyang, tu imam pun bangun hadap kepada orang ramai. Baik, lepas daripada tu, sedangkan mereka berada dalam safnya masing-masing. Semua sahabat masih lagi berada dalam saf. Sebab itulah antara perkara hak yang disunatkan lepas daripada sembahyang raya, makmum saat itu jangan beralih pakai duduk dalam saf belaka. Hak tu hak yang disunatkan, dan perkara itu hak yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing duduk dalam saf, hak tu hak yang disunatkan. Tetapi kalau balik sekali pun bukanlah siapa ke dosa, sebab mendengar khutbah hari raya hukum dia adalah sunat. Bukanlah wajib. Tapi tak comel lah. Jadi benda hak yang baik saat itu nak tinggal lalu. Sedangkan kita dituntut bersegera melakukan perkara yang baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kepada benda hak yang baik.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita kena bersegera kepada keampunan daripada Tuhan kita. Jadi ada juga orang sebahagian daripada kita ni, ada juga sebahagian daripada masyarakat kita. Adalah. Jadi kalau majlis-majlis baik ni nak tembur je. Jadi pandai punggung, nak duduk. Jadi kalau majlis-majlis ilmu nak tembur je. Pandai punggung jadi. Sebenarnya bukanlah salah. Selama mana kita saat ni tu pandai dah. Cuma sebaik-baiknya janganlah tinggal tempat-tempat yang baik. Majlis ilmu ni dipanggil majlis dia tamang-tamang syurga. Begitu juga kita dengar khutbah selepas daripada hari raya, tu dipanggil majlis-majlis zikir, majlis kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kelebihan yang besar, tapi bapa kita tak nak lari sangat daripada tempat-tempat yang baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa hak yang dituntut sebagaimana hak yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah, makmum lepas daripada bagi salam masing-masing duduk dalam saf. Bukan mung ke sana, aku ke sini, mung ke situ, bukan gitu. Tapi kalau pergi ke sana ke sini sekali pun bukanlah sampai ke dosa. Tak dengar khutbah pun bukan dosa. Cuma kita kabur hak yang paling comel, hak yang paling afdal, hak yang molek, hak yang dibuat oleh generasi sahabat Nabi, hak yang dibuat oleh para sahabat Rasulullah selepas daripada Rasul bagi salam, maka dipakat duduk dalam saf. Rasul bangun, menghadap kepada sahabat, menghadap kepada makmum, lalu kata Nabi, kata Abu Sa'id Al-Khudri, lalu baginda menyampaikan nasihat dan menyampaikan nasihat dan perintah kepada mereka. Adalah benda yang Rasul suruh, Rasul nasihat kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya katanya, takbir dalam solat 2 hari raya. Kita masuk dalam bab baru, bab takbir. Takbir ni ucapan Allahu Akbar, tu takbir. Apa makna takbir? Ucap Allahu Akbar, tu takbir. Katanya wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam at-takbir fil fitri 7 fil ula wa 5 fil akhirah wal qira'atu ba'dahuma kiltayhima akhrajahu Abu Dawud wa naqalat Tirmidzi 'anil Bukhari tashihah. Maksudnya daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada ayah Amr bin Shu'aib, daripada datuknya. Datuknya adalah sahabat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meredainya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, takbir dalam solat hari raya fitrah, hari raya puasa itulah, adalah 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Takbir dalam sembahyang hari raya, kata Rasulullah, 7 kali dalam rakaat yang pertama dan 5 kali dalam rakaat yang kedua. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita khabar dah tadi, sepakat ulama mengatakan sembahyang sunat hari raya sebanyak 2 rakaat. Okey, sembahyang sunat hari raya 2 rakaat. Yang mana rakaat pertama ada takbir sebanyak 7 kali, rakaat yang kedua ada takbir sebanyak 5 kali. Takbir yang sebanyak 7 kali ini adalah takbir sunat yang dilakukan selepas daripada takbiratul ihram. Kalau campur dengan takbiratul ihram jadi 8 kali. Takbir yang pada rakaat yang kedua adalah 5 kali. Selepas daripada kita bangun kepada qiyam. Tak campur takbir bangun daripada sujud kepada qiyam. Kalau campur dengan takbir itu jadi 6. Nampak kan? Hak macam kita buat sama tu lah. Tapi hak buat sama pun main setahun 2 kali buat. Tak ingat agak kadang-kadang. Tak ingat. Tak ingat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam hadis ni menyebut bahawasanya sedangkan bacaan Al-Quran itu dilakukan sesudah masing-masing daripada kedua-duanya. Maksudnya bacaan Fatihah, ayat suci Al-Quran selepas daripada Fatihah dilakukan setelah daripada selesai 7 takbir pada rakaat yang pertama dan 5 takbir pada rakaat yang kedua. Okey, mana cerita? Kita Allahu Akbar, takbiratul ihram. Lepas daripada Allahu Akbar, sunat baca doa iftitah. Baca doa iftitah dulu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Baca doa iftitah dulu. Lepas daripada tu
Jangan baca dulu a'udzubillah bismillah dak baca lagi. Lepas tu benda takbir sebanyak 7 kali. Baik. Yang mana setiap takbir sebanyak 7 kali, mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunat akad tangan. Sebagaimana takbiratul ihram kita akad tangan, begitu juga takbir yang kedua akad tangan, ketiga akad tangan, keempat akad tangan, kelima akad tangan, keenam akad tangan, ketujuh akad tangan. Walaupun di sana adalah pandangan sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan ada sunat dah akad tangan melainkan yang pertama je. Ada, bukan tak ada, ada. Tapi mazhab Imam Syafi'i kata sunat akad tangan untuk setiap kali takbir. Baik. Jadi takbir 7 kali saat itu dilakukan sebelum daripada baca Fatihah, berpandukan kepada hadis ini. Sebab itulah kalau dak ingat masuk baca Fatihah dah. Main lama dak ingat Allahu Akbar. Ayat masalah tu imam lah, makmum ikut tu imam je. Tu imam. Main tu imam baru dakang biasa semayang raya ni masjid semua masjid semayang surah semayang. Jadi gambar kadang-kadang bagi ke imam muda-muda. Hak yang pandai-pandai sikit baru balik kampung cuti raya kita bagi dia. Main tu imam muda-muda ni hak jarang mari duduk depan orang maya ketar perut kau. Sungguh. Hamba mula-mula dulu ketar perut. Nak jadi naik tu imam ketar kaki gitu ketar. Sungguh. Jangan main jadi tu imam ni. Terah tolak sekali nak percaya kau. Ketar. Jadi dah ketar ni hilang habis. Hak 7, hak 5 hilang habis. Jadi lepas Allahu Akbar dia baca Fatihah lalu dah. Okey. Mengikut mazhab Imam Syafi'i pandangan muktamad luput dah tempat sunat akad takbir sebanyak 7 kali. Setelah daripada seorang tu baca Fatihah. Dak sunat dah. Dak sunat dah. Jadi kalau tu imam jadi dia dak ingat saat ni, dia dak ingat takbir. Lepas tu dia baca Fatihah dah. Tiba-tiba dia akad pula Allahu Akbar, maka perbuatan tersebut salah. Tapi bukanlah sampai ke batas semayang, tapi perbuatan tersebut salah mengikut mazhab Imam Syafi'i. Dak sunat dah sebab luput dah tepat dia, habis dah tepat dia lepas daripada sebelum daripada baca Fatihah. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya sedangkan baca Al-Quran dilakukan sesudah masing-masing daripada keduanya. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Sebab dia Imam Tirmizi antara guru dia adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah guru kepada Imam Tirmizi. Jadi ada juga beberapa hadis yang Imam Tirmizi kata mana Imam Bukhari tu guru aku kata hadis ni sahih. Antaranya ni Imam Tirmizi telah menukilkan, menakalkan, memetik pendapat Imam Bukhari yang menilainya sebagai sahih. Kata Imam Tirmizi, tok guru aku Imam Bukhari menilai hadis ni sebagai hadis sahih. Tirmizi, Bukhari kita pernah khabar banyak kali dah. Bukan nama Tirmizi ni adalah nisbah kepada tempat daerah Tirmiz. Tirmizi. Nama dia Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi. Nama dia Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi. Bukhari sama kau. Bukan nama dia. Nisbah kepada negeri Bukhara. Nama dia adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa an Abi Waqid al-Laythi قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت أخرجه مسلم. Daripada Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu taala anhu katanya, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat hari raya Aidul Adha dan solat hari raya Aidul Fitri membaca surah Qaf dan surah Iqtarabat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana hak yang kita belajar dah sebelum daripada ni, kita ada bincang dah hadis sebelum daripada ni, yang mana kita lepas daripada baca Fatihah disunatkan kita baca beberapa potong daripada ayat Al-Quran ataupun kita baca satu surah.
Yang penting kita baca ayat Al-Quran selepas daripada kita baca Fatihah. Yang mana sunat kita baca beberapa potong ayat daripada Al-Quran setelah daripada baca Fatihah, bukan hanya untuk sembahyang fardu, bahkan untuk sembahyang sunat begitu juga. 2 rakaat yang pertama je lah, 2 rakaat yang kedua tak. Tu tahu belaka lah, tak perlu cerita dah tekan. Kalau kita 4 rakaat, 2 rakaat pertama je hak yang sunat kita baca ayat Quran lepas daripada Fatihah. 2 rakaat hak yang rakaat ketiga, rakaat keempat dah sunat dah. Dan sembahyang sunat hari aja 2 rakaat kan. Jadi lepas daripada Fatihah sunat kita baca beberapa potong daripada ayat Al-Quran. Sebenarnya kita nak baca benda ayat pun lepas daripada baca Fatihah, ikutlah nak baca benda pun tak ada masalah, boleh belaka. Sunat kita baca mana-mana ayat daripada ayat Al-Quranul Karim. Banyak mana kita nak baca. Cuma tu imam dia kena ra'i makmum dia, jangan baca panjang sangat. Baca sampai surah Al-Baqarah dengan surah Al-Imran, nyanyi orang nak pergi raya gitu. Jadi cuma di sana ada apa hak yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka sebaiknya kita sebagai orang Islam adalah kita buat sebagaimana hak yang dibuat oleh Rasulullah. Setiap apa yang dibuat oleh Rasulullah, hak tu hak yang paling afdal. Walaupun kalau kita baca hak yang lain daripada apa yang dibuat oleh Rasulullah, dapat ada ganjaran pahala. Cuma hak yang paling afdal kita buat sebagaimana hak yang Rasul buat. Dalam hadis ini menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat yang pertama surah Qaf, rakaat yang kedua surah Iqtarabat. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Baik. Panjang sikit 2 surah ni. Panjang, bukan pendek lah. Baik. Rasanya jarang orang baca tempat kita. Jarang orang baca. Seterusnya wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'id khalafa at-tariq akhrajahu al-Bukhari. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu telah mengatakan bahawa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan menuju ke tempat solat hari rayanya, Rasul mengambil jalan yang berbeza ketika pulangnya. Jadi Rasul pergi jalan lain, balik jalan lain. Kalau Rasul pergi ke tempat sembahyang raya, Rasul pergi jalan lain, balik jalan lain. Dan kata hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka kata ulama, kita nak pergi sembahyang raya, hak yang paling comel adalah kita keluar dengan jalan kaki. Hak tu paling comel, jalan kaki keluar. Keluar jalan kaki. Tapi masa jalan kaki tu jangan singgah lagi makan orang. Takut nak sembahyang raya, singgah orang bahang nasi dagang dulu, pergi sini bahang sate pula. Makan sedar pula, dah nak sembahyang raya dah. Jadi pergi jalan kaki. Pergi jalan kaki, pergi kok jalan lain, balik kok jalan lain. Ni hak yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni hak yang paling afdal. Baik. Dah kalau orang kata, orang tanya kita, bukankah rumah Rasul tepi masjid kan? Rumah Rasul tepi tepek dengan masjid kan? Rumah Rasulullah, rumah isteri-isteri tepek dengan masjid kan? Dia masuk tubik jalan lain, pergi jalan lain, balik jalan lain mana? Dia gini. Kebanyakan sembahyang hari raya Rasul di padang, bukan di masjid. Kebanyakan. Kerana benda? Kerana pada hari raya, ingat tak? Pada minggu lepas kita cerita, Rasul suruh tubik belaka. Orang puang, hak yang tua, hak yang muda, hak yang datang haid, hak yang tak datang haid, mari belaka. Kang, ingat tak? Jadi apabila pakat mari belaka, dak muat masjid. Dak muat masjid, maka perlu kena sembahyang di luar masjid. Jadi Rasul sembahyang di padang. Jadi perjalanan nak pergi ke padang saat itu mesti kena berjalan kaki. Mesti kena gilah. Bukan tepi rumah dia, kena pergi. Lepas tu balik kok jalan lain, pergi kok jalan lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah kalau Rasul sembahyang padang, apa kita sembahyang dalam masjid? Dia gini, mazhab Imam Syafi'i kata, kalau masjid saat itu sempit, tidak dapat menampung ahli jemaah, maka lebih afdal sembahyang di padang agar orang yang semua ahli jemaah tu dapat sembahyang belaka. Tapi kalau masjid luar, lebih afdal sembahyang di masjid, kerana masjid adalah sebaik-baik tempat di atas muka bumi. Hak yang paling baik, hak yang paling mulia sekali, tempat di atas muka bumi adalah masjid. Tempat masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala kan paling mulia sekali dah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pergi jalan lain, balik jalan lain. Hak tu hak yang paling afdal, kerana itulah hak yang dilakukan dan dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab dia Rasul buat gitu, sebab dia adalah ulama bincanglah. Ada setengah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bersedekah. Jadi mana-mana hak yang dia jumpa di tengah jalan dia bersedekah.
ada setengah kata agar Rasulullah dapat memberi nasihat kepada orang kau ni. Ada setengah kata macam adalah beberapa pandangan, ada setengah kata supaya lalu kau ni balik kau ni jadi kena belaka. Maksudnya lalu kau kapur ni, tubik balik kau kapur ni. Jadi orang kapur ni boleh tengok, orang kapur ni boleh tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil keberkatan daripada Rasulullah ketika Rasul hadir melalui kapung dia. Itulah ceritanya. Tapi sebenarnya adalah dibincang oleh para alim ulama. Cuma hak yang asasnya adalah Rasul pergi jalan lain, balik jalan lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wali Abi Dawud an Ibni Umar nahwuhu. Maksudnya Abu Dawud telah meriwayatkan hadis yang sama tapi melalui jalur sanad daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Katanya wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. Jadi tak nak pergi dah lah. Lampu merah dah. Jadi kita kena berhenti sini dulu untuk malam ni. Kita insya-Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincang pada malam ni sama-sama dapat mengambil manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampung kesilapan dan kesalahan kita. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa adam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa liaqaribina wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم بارك لنا في أعمالنا، بارك لنا في أوقاتنا، بارك لنا في كل شيء أعطيتنا. اللهم أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.